Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imam syafi'in wa khususan ila sahihatil kitab wa ila kulli man syayikhina wa kulli man syayikh wa ila jami'il muslimin wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita sambung lagi pada muka surat 2 pada baris yang keempat daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amma ba'du fahadha ta'liqun latifun fima la budda lil mukallafi ma'rifatuhu. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada basmalah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Minggu lepas kita dah masuk dah bicara kita, khutbah dia lah. Pada sebutan bismillahirrahmanirrahim itu dia panggil basmalah. Alhamdulillah rabbil alamin dia panggil alhamdulillah. Dan wassalatu wassalam. Pak kagum. Supaya kita orang panggil istilah-istilah tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah. Tu semua tu orang panggil satu istilah lah. Subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, Allahu akbar, takbir, la ilaha illallah, tahlil, hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Taraddi ini lafaz kita kata radhiyallahu an bagi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ta'ziyah ada. Ta'ziyah itu pun satu istilah sebenarnya, bukan satu ucapan. Sunat kita ucapkan ta'ziyah kepada ahli si mayat. Lagu mana masuk kata sunat ucap ta'ziyah ni? Iaitu kita mendoakan kebaikan bagi orang mati tadi dengan kita kata mudah-mudahan dia akan bersama orang yang soleh, ataupun satu kalimah yang dapat mensabarkan bagi ahli bagi si mayat. Sabarlah, tiap-tiap orang hidup pasti dah mati. Cuma lambat cepat atau orang panggil ucapan takziah. Takziah ni satu istilah bagi perbuatan perkataan kita tadi. Cuma kita ya jadi takziah tu jadi supaya ucapan khusus pula, bukan istilah takziah deh.
Ya jadi gitu makna kan. Jadi kalau katalah dengan kita kata takziah saat ni boleh mententerai ke hati dia, tak apalah. Sebenarnya satu istilah. Amma ba'du, ada pun kemudian daripada itu, daripada 4 perkara tadi. Basmalah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Fahadza ta'liqun latifun, maka inilah satu pergantungan yang elok. Ta'liqun latif. Latif ni maksud katanya halus lah. Nak kata elok lah tu. Elok tu ni. Tak jelas. Pada menyatakan fima la budda lil mukallafi ma'rifatuhu, pada menyatakan barang yang tak dapat tiada. Tak dapat tiada ni maksudnya barang yang mestilah. Barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf mengetahuikan dia barang tadi. Barang wajib dia panggil. Ini satu pergantungan elok, halus kita kata, yang comel untuk kita ketahui, yang mana pergantungan ni beberapa taklid dia ni satu benda hak wajib atas orang mukallaf kena tahu. Siapa dia mukallaf? Mukallaf ni maksud kata man kullifa bi hukmi syar'i. Itu mukallaf. Mereka yang diberatkan ke atasnya hukum syarak dia panggil mukallaf. Taklif tu satu benda yang Tuhan berat pada kita, seperti Tuhan taklif ke kita semaya ibadat pada dia, mengaji kenal ke dia, panggil taklif. Satu taklif. Bahasa kita ni baru ketek. Awak taklif awak apa sekali? Saya taklif sebagai guru disiplin. Dia ada ketek jadi bahasa Melayu tu. Taklif masa kata tanggungjawab. Jadi kita ni orang panggil mukallaf, man kullifa, orang yang ditaklifkan, diberatkan ke atasnya hukum syarak. Ya siapa dia orang yang diberatkan ke atasnya hukum syarak? Dia ada cukup 4 syarat ni panggil mukallaf lah. Pertama orang panggil dia tu akil, tak gila lah panggil akil. Yang kedua balik. Kalau budak kecil dia tak ada taklifan. Cuma taklifan atas ibu bapa wajib memerintahkan anak supaya semaya. Muru auladakum bisolah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, mu kena suruh anakmu semaya pada umur berapa? Pada umur 7 tahun. Kalau kita tak suruh dosa pada budak tak dosa, kita hak dosa sebab tanggungjawab kita nak kena didik dia umur 7 tahun. Fadribu dan Nabi suruh pukul umur berapa? Umur 10 tahun. Budak tak besar lagi, budak lagi. Balik budak tak kira. Umur 10 tahun, kalau dia tinggal semaya, kena rotek. Apa kena rotek? Apa kena rotek? Umur 10 tahun. Ni rotek dah ada rumah. Nak didik anak tak tahu dalam ini. Nabi suruh rotek. Rotek tu bukan nak menyeksa. Supaya dua anak tu nak mentakdik, nak menakut, nak mengajarkan adab supaya dia ni jangan tinggal semaya. Jadi kalau anak saat ni tinggal semaya umur 10 tahun, ayuh dosa. Anak tak dosa lagi, bukan balik, bukanlah lagi. Ulama kata hadis ni bukan tertentu bagi semaya saja, bahkan umum pada hukum syarak kena didik dah anak umur 7 tahun wajib. Untuk aurat wajib dah. Tak boleh nak kata lah ustaz pakai skirt tak apalah, kecil lagi dia besar boleh pakai dah skirt. Siapa ajar? Ambo ajar ustaz, ambo ajar nak ambo. Jadi molek abah dia ni. Umur 7 tahun tak boleh dah, kena didik dah dengan cara Islam. Kena ajar dah cara ambil wudu, suruh dah kena semaya, kena dah Al-Quran, kena dah dengan hukum-hukum fardu ain, wajib dah kita didik waktu tu. Sebab umur 7 tahun dia panggil terima didikan. Islam ajar dah. Tak ada pegawai orang motivasi dia kecil pak kali Islam ajar dah. Nak masa kecil tu, tak apa. Maksud katanya tak boleh nak kata ya tak boleh sebab dia bodoh lagi budak. Sebelum umur 7 tahun ni tak terima didikan lagi. Umur 7 tahun tu baru terima. Sebab tu Nabi SAW syarat suruh kita paksa dia saat ni didik dengan semaya umur 7 tahun.
10 tahun tu dia jadi guna tu. Boleh hotel. Kalau hotel tu dia peh. Hotel lah ni tak peh. Maknanya ke dia ya. Tapi kita gerai juga gerai budak ni buah molek 2 tahun ni buah dah. Kalau budak buah ya. Orang sodok senyap, orang tidur itu salah bapak dah lah dia panggil. Jadi orang panggil mukallaf ni orang yang berakal, orang yang balik, orang yang ada panca indera. Sama ada penglihatan atau pendengaran. Sebab kalau orang tu daripada kecil lagi dia tak ada pendengaran, penglihatan, dia tak dipanggil ke mukallaf. Apa? Sebabnya dia tidak ada cara untuk menerima ke agama. Dah dia pekak, buta, nak terima lagi mana agama kalau dia pekak buta. Tak nak terima agama dah. Tak nak terima pelajaran dah. Kalau kata buta saja tak pekak ni, boleh dengar lagi atau dapat terima lagi, boleh ajar. Ataupun dia pekak saja tak buta, boleh terima lagi. Tapi kalau dua-dua ni panca indera penglihatan, pendengaran dia tak ada daripada kecil, dia tak dikira ke orang yang diberatkan ke atasnya hukum syarak. Bersalah kalau dia buta pekak ni besar dah, tua dah. Hak tu kalau dia tak erti agama, dia tak buat agama, duk dosa begitulah. Sebab dia panggil taksir kecuali dia agama suruh kecil lagi kena ke agama ni. Bapa yang tak mengaji. Bila besar, pekak, buta, tak boleh nak terima pelajaran, dosa dah dia selesa. Ni, masuk mengaku dah dia percaya dengan rahmat Allah Ta'ala saja. Ada panca indera yang keempat, sampai seruai agama. Selagi mana tak sampai seruai agama, tak ada kewajipan atas dia, tak ada taklif pada dia. Di sini, malah kalau ambo kecil jadi orang panggil ada sikit kok, berlaku khilaf antara ulama pada masalah beriman pada Allah Ta'ala. Beriman pada Allah Ta'ala, setengah ulama kata supalah dengan masalah hukum syarak semaya puasa ni. Dan mana? Terhenti dengan diutus ke Rasul. Maksudnya kalau selagi mana tak diutus ke Rasul, umat-umat ni tak ada beriman pada Allah Ta'ala, tak dosa. Sebab tak datang lagi Rasul. Apa ni? Umat tu Hanifah tu kan? Ada apa ni? Hak-hak zaman sebelum datang Nabi Muhammad SAW, terputus risalah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW tu, atau dimaafkan mereka tu dalam keadaan tak beriman. Kenapa? Kerana tak datang, tak diutus ke Rasul. Setengah kata tak utus Rasul ke, tu utus Rasul ke, keimanan pada Allah ni tidak terhenti dengan utus Rasul. Sebab boleh mikir, masing-masing boleh mikir. Tak kira ada alat, tak ada pencipta. Tak kira pencipta ni tokong supaya ramai-ramai batu, matahari semua ramai. Maksudnya boleh mikir dengan akal diri. Jadi kalau tak beriman pada Allah waktu tu, kafir, kena azab. Jadi hak demo duk kata ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hak kata dalam neraka kena azab tu, berlaku khilaf. Ada hadis, tak silap huruf panjang pula tapi. Kena maksud tadi lain pula lah. Cuma nak kecek cara umum gitu. Lepas tu atas kitanya nak ambil pendapat hak mana? Lebih selamat juga kita beradab sani dengan kita ambil pendapat kata selamat daripada api neraka lah. Ibu bapa Nabi lagi pula kita duk mengaji dah asas tu. Lagu mana? Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mai keturunan hak comel. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mai keturunan hak kafir, kafir ni sejahat-jahat kelakuan. Zina dengan kafir, molek zina. Zina ni jahat dah, cuma nak banding kafir dengan zina ni, molek zina lagi. Tak, keturunan Nabi SAW mari titih hak kafir. Nampak faham kita nak ayat gapo ni? Kita tahu ada khilaf nak ni hak demo ayat tu bukan kata satu benda salah, tapi bapa nak mari pendapat sani ada lagi ke pendapat ulama lain. Patut datang hadis tu tengok pula ulama duk tanggung lagu mana. Jangan kecek umur hadis gitu. Kena leik molek, lumak molek. Ni wak mari hadis. Boleh tanggung budak masa semaya. Dah. Bahas molek dulu hadis tanggung budak masa semaya lagu mana?
Sayyidina Hasan Sayyidina Husain itu ya sunat supaya kita dalam ni kau nak nikah sunat. Kena bahas secara halusi. Sebab tu salah bila kita mendatangkan hadis tanpa kita mendatangkan bahasa ahli ulama. Kerana apa? Kerana kefahaman hadis itu tak akan sampai secara jelas. Bapa? Ya akan sampai ke kepala kita lah. Kalau orang urat tu lagu tu lah hadis jadi. Kalau orang jenis kepala gini lagu tu lah jadi. Sepatutnya ikut orang yang ulama. Jadi jauh lah tu. Nak kena balik tadi. Jadi nak ayat kata ada berlaku khilaf pada masalah keimanan tadi. Setengah kata dimaafkan seperti mana hukum syarak lah. Kena terhenti di atas utus ke Rasul. Baik, pehelah kita mukallaf tadi pak. Cukup pak ni panggil mukallaf lah. Mana ada akal, balik, ada panca indera, dek sampai seruai agama. Tak ada salah satu ni tak dipanggil mukallaf. Dia tak manggil kau, dia duk semua ruh puja ruh kau, tak ada orang panggil satu benda bebanan daripada agama kerana dia tak faham sebab tak ada seruai. Ada lagi ke tempat tak sampai seruai agama dah ni. Ada lagi ustaz, estero siapa? Siapa? Kalau estero siapa, enggak siapa lah tu itu cuma cari atau cari jelah. Kau dah berlaku 11 September ni. Mana orang ni menara Amerika tu jatuh tu. Waktu tu ramai orang yang mencari Islam di dapur. Sebab waktu tu orang cuba mempersalahkan Islam dalam hal ni. Dalam hal orang panggil jadi teroris dan sebagainya lah. Jadi pada waktu tu orang jadi dia nak jatuh ke Islam. Ni orang tadi pokok jahat kafir ni. Pokok Yahudi gapo ni. Dia nak jatuh ke Islam. Ya orang panggil adalah tu. Politik dia nak jatuh ke Islam. Tapi orang semakin mengenali Islam. Tengok. Ni lah orang panggil wa makaru wa makarallah ni. Wallahu khairul makirin. Demo buat caturak tu buat caturak sebaik-baik caturak Allah Ta'ala. Ni ada orang guna ayat wa makaru wa makarallah ni salah tepat. Mana? Dia ada cadai hari ni nak pergi ngaji, tapi tiba-tiba ada masalah tak boleh nak pergi ngaji. Dia pun kata wa makaru wa makarallah. Tanya ke email kita jolo kau dok tuak dalil gitu tu. Dah. Kena kau dok tengok ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin tu hewan mari ayat tu pada siapa? Pada puak kafir Quraisy nak buat satu khianatan, nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ni? Tapi Tuhan atur dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat keluar. Pok dia ni Abu Jahal, Abu Lahab gapo yang nak atur lagu mana nak bunuh Muhammad siapa tak tu dah. Dah. Jadi pendek ke ceritanya, moga bukan bahagian sirah hari ni. Pendek ke ceritanya, bapak ni pun ambil lah ketua pemuda hak kuat daripada setiap kabilah, setiap kaum. Jadi kalau puak Muhammad ni Bani Hashim, Bani Muttalib ni nak ambil tindakan balas, tak boleh lah sebab semua orang kabilah Arab lain ada orang panggil ada usaha pada nak bunuh. Tu dah caturnya mereka tapi Allah tak sama. Ayat Quran ni macam-macam kita ni. Dia guna al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Dia nak kata orang fitnah ni lebih besar daripada bunuh. Jangan fitnah aku. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Ya Allah, kau ayat tu fitnah pada fitnah kita faham. Sedangkan fitnah al-fitnah tu situ dengan makna kafir. Berlaku kufur pada Allah tu lebih teruk daripada dosa membunuh. Memanglah dosa fitnah ni besar, tapi guna ke dalil itu tak kena. Macam-macam lah dia ngaji sekelak pak kita ni Nabi ngaji habis baru jadi. Baik. Adapun kemudian pada itu, ini satu benda yang mesti di atas orang mukallaf. Mengetahui kan dia wajib ni, bagian ini. Kalau nak kecek malam ni bukan bagi sunat ni. Bagi wajib. Kalau apa amal dok ayat malam ni, dia kata tak tahu ustaz. Tak ngaji, hang berdosa dia banyak. Ustaz malam ni dia berdosa semua kita ni. Bukan apa letak ulama garis sikit.
Wa ma'rifatu mislihi min aqaidil imani wa ahkami ibadatir rahmani. Comel kali sajuk dia tu. Dia nak dekat kita dengan bahasa Arab lah ni. Kita jauh. Dah bunyi Arab takut selalu kita. You know, biasa kita dengan kali-kali Arab ni. Ni ulama di antara tugas dia nak mendekati kita dengan agama. Sebab tu lah orang kita ni ke bahasa tulisan Jawi ni kita kena pakat-pakat mengaji lah. Ada ambo pun sama lah kena pakat-pakat mengaji. Sebab tulisan Jawi ni tulisan orang mendekat ke kita nak memahami ke anda dapat baca ke ayat-ayat Al-Quran. Ada orang lain tak kerti Jawi. Tak kerti Jawi Al-Quran pun susah nak mengenal. ABC lebih mengenali alif bata. Sebab kita sebut dah dulu pada ni. Itu kena muhasabah berlaku amal bersama lah. Wa ma'rifatu mislihi, dan mengetahui seumpama yang demikian itu benda wajib sani min aqaidil imani, min bayan dia panggil daripada segala i'tiqad orang yang beriman. Kena tahu gapo dia yang panggil aqaidul iman, benda-benda hak perlu kita pegang. Akidah-akidah aqaid masa kata benda yang perlu kita yakini, perlu kita pegang. Nak pergi kena belajar. Tak belajar nak pergi lagu mana tu? Ada. Nak pergi mari masjid ni masjid Nampuri, nak mari masjid ni. Kalau kata tak tahu, boleh siapa ke tak? Tak boleh siapa, kena tahu dulu baru boleh siapa. Baru boleh pergi nak siapa. Nak pergi akidah Islam, tak tahu, tak belajar secara mendidik. Nak pergi tu comel ke tak? Tak comel mana jadi? Ni. Bawa tahu koda-koda tak lepas fardu ain tak boleh. Kena siapa lepas fardu ain, siapa tak tu? Ada yang kata lepas dah koda fardu ain mempelajari ilmu akidah tauhid ustaz. Nak tanya sekoda mana? Tak tahu kata lepas. Tak tahu pun koda mana. Lepas tu macam mana kita boleh kata telah melepasi hak kewajipan belajar fardu ain? Jadi paling tidaklah kita kata kita kena tahu dulu qadar mana hak wajib kita mengaji fardu ain dalam bahasa ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ni bagi nak melepaskan fardu ain kita kena tahu. Jadi kalau kita tak tahu qadar mana yang wajib kita tahu tentang tauhid, tentang fiqh, tentang tasawuf ni, qadar mana kita tak tahu, lagu mana kita boleh kata kita telah lepas daripada kewajipan mempelajari ilmu fardu ain. Jadi maksudnya kita belum yakin lagi lah lepas tak lepas tu. Sero-sero ya. Tak boleh. Dia nak bicara molek. Dan mengetahui seumpama yang demikian itu daripada segala i'tiqad. I'tiqad dekat maksudnya simpulan iman lah. Akidah. Orang dulu yang ngaji. Yang ngaji tu ulek-ulek. Orang panggil akidah apa namanya? 50 aqaidil iman. Dah. Waktu hak basic lah orang dulu 50 aqaidil iman. Mana 50-nya? 41 di kalimah la ilaha illallah. 9 pada kalimah Muhammad Rasulullah. Mana 41? 20 wajib, 20 mustahil seharu. Mana 9? 4 wajib, 4 mustahil seharu. Dah jadi 50. Nanti kita faham dulu. Nak tanya juga faham ni. Sifat Tuhan ada 20 ya kau. Nak tanya juga tu. Ni tu nanti. Kau masuk. Dan segala hukum berbuat ibadat wa ahkamil ibadatir rahmani, kepada Tuhan yang bernama Rahman kena belajar cara nak buat ibadat. Ustaz ni yang mari mengajar supaya kita budak-budak kelas fardu ain ni. Apa tak ayat kita supaya budak-budak. Sebabnya apa yang kita kata begini ni, yang ulama tulis begini. Kebanyakan purata tak lepas lama. Wak mari 13 rukun semaya dia ni. Boleh kira sub ke tak? Sub. Boleh kira habis ke tak? Lepas tu tanya pula syarat sah semaya. Lama pertama akad takbir. Syarat sah semaya benar. Tanya pula rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi.
Tanya pula rukun mani wajib. Mau jawab 13 juga jodoh lah ni. Jadi benar-benar tu asah tu asah dako. Asah dako nak dikenakan haji, nak dikenakan air. Hok mana kata musyammah mutlak, mutanaddi, macam-macam lah. Ni, hok mana panggil naji hukmi, hok mana naji aini, semua benda tu berkaitan dengan ibadatir rahman. Nak kita nak ibadat kepada Allah Taala nama Ar-Rahman. Lepas tu berapa lama hok tahu pehe secara menghalusi benda ni, puratonya sedikit. Boleh letak sedikit, purato sedikit. Ni. Hak kita hak ada sini pun boleh tentu kita kata. Hak tak mengaji tu, hak tak dengar. Tak payah kira awal lah kan? Tak payah kira awal lah. Tak payah kira, tak payah kira lah dia. Dia kata ramai lah. Ramai. Kalau orang Tino lebih lagi. Nak kena tahu masalah nifah istihadah. Nak tahu kata lepas tak lepas demo tu reti pak kena nifah istihadah ni ke tanya warna hit dia ada berapa. Balik rumah tanya orang Tino. Kalau orang Tino mari dah tak aci lah. Dia belajar ni. Tanya anak Tino tak mari tu. Berapa warna darah? Pak pun ada sebut pak. 3 pun ada. 6 pun ada. Ni amat tak ada ngaji belakang ni. Tak ada ngaji. Amat ngajinya warna darah hit. Mazhab kita Syafi'i ada 5. Ni siapa konek tu mazhab lain dah tu. Bukan mazhab Syafi'i. Biar tengok mazhab Syafi'i dulu belum nak kerti mazhab lain. Tanya orang tinggal kita warna darah hit mana? Yang pertama warna hitam. Mereka kat deh. Kalau boleh abang-abang dia ingat ni nak balik tanya. Abah-abah dia ingat nak balik tanya anak, nak tanya bini, nak tanya cucu-cucu. Anak jatuh saya tanya lah kalau nanti nak tak lepas ni. Ya hikmah tu dia tahu lah. Hikmah tu kau. Dia tahu lah. Ni darah hit. Namanya jawab lain dulu. 5 ni. Yang pertama hitam, merah pekat. Yang kedua merah. Yang ketiga koku. Koku ni merah campur kuning koku. Yang keempat kuning. Yang kelima kelabu. Ingat deh. Kuning campur putih. Kita merah, koku, kuning, kelabu. Yang ketiga hijau. Yang ketiga hijau nak kuat sangat. Hijau ni mazhab Syafi'i bukan darah hit deh. Ada orang tu keluar darah hijau. Kalau kita tak tahu kata reti nak keluar darah hijau tak? Baru nikah lah weh. Tak kira minta dia tanya abang darah berapa ni. Cik abangnya sedap juga jawab. Cik abang dia kata darah ke tak tu? Kita nak kata darah ni bang. Dah darah hit lah. Sedap je. Kita tanya dah warna berapa atau warna berapa. Warna hijau darah istihadah mazhab kita. Mazhab lain ada berpendapat darah tu ialah darah ibadah pun berwarna hijau. Jadi cuba dia tanya purato tu. Pak mau jawab tadi. Agama mana pun kita ni tahu. Ada 5 mazhab. Kalau kata kita tu masuk kata tak payah ya apa. Balik tanya reti nak pula. Bagian ni bagian apa ni? Fardu ain ni. Fardu ain antara orang kuat tu tahu. Sebab ia mari tahu. Yang tak mari tak pun. Tu. Ni kita duk mengaji janganlah mengaji bahasa Arab lah. Mau cakap pun nak mengaji bahasa Arab, mengajilah tak apa, molek lagi. Cinta ke bahasa Arab tu satu benda comel. Sebab bahasa Arab ni bahasa Quran, bahasa Nabi SAW, bahasa ahli syukur. Kelebihan sangat bahasa Arab ni. Tapi walaupun lebih bahasa Arab tak siapa wajib belajar. Anaknya entah tu kata apa tak dosa. Kita nak kata kita pergi rumah saing kita, dia tak ada. Kita kata entah pergi rumah anak tak ada, entah balik. Tukar. Dia tukar dengan entah. Dia nak kata saya pergi rumah awak. Lepas tu anak pergi rumah entah. Dia kata entah pergi rumah anak. Anak tak ada. Entah pun balik. Dia tukar. Tak apa tak dosa. Tak kena hak ni dosa.
Jadi gilah kelas bahasa Arab pun tak ada masalah. Kelas hak ni wajib mari juga. Ni kelas free ni tak bayar, kau bayar ni. Tak bayar deh. Ya, bahasa Arab tu mungkin bayar lagi kalau dak privacy ke apa tu. Tak apa bukan kata ustaz tak payah baca bahasa Arab. Baca boleh kalau kita cinta nak mendalami agama. Tapi kena lihat asal lah dulu. Ni nak makan nasi tengah hari, go yaya nasi tak masuk. Malah lelaki ngepek mu ni. Oh bahasa mana ni weh? Makan nasi tak ada. Iki ayah sedap ke main. 2-3 jenis lauknya. Ngak golek tak golek nasi tak ada. Tok lelaki golek dia pula lah. Ngerti hak asal dulu. Nak tambah lain tak ada masalah. Molek lagi. Kalau kita ada masuk ya. Baik, itu nak ayat kata dari kitab ni nak dikenal ke masalah ilmu tauhid sedikit sajalah dia tak kecil panjang ni. Sebab ilmu tauhid tu ada dah mana-mana lain ke ustaz lain kecilnya. Jadi insya-Allah hamba terus terpanjanglah. Cuma setu jugalah. Moga dari kitab dia dah mula tauhid kan kita setu sikit. Cuma nak kecil panjangnya fiqh lah dari kitab ni mula katanya. Wa sammaituhu bidayatal mubtadi. Dan aku nama ke kitab ni dengan bidayatul mubtadi, dengan permulaan bagi orang pemula. Kita ni mubtadi lah. Dia ada 3 peringkat nak mengaji agama ko. Mubtadi, mutawassit, mubtahil. Nak kita orang yang baru nak mula nak kenal agama ni, we kenal dulu asal kita. Ni permulaan sangat bagi kita nak kenal ke agama. Lepas tu kita mengaji sejak lagi kepada pertengahan. Tinggi sikit ilmu dia. Apa tu nak tinggi lagi? Tu pergi kau tinggi lagi. Dah. Kalau ngaji fiqh ambil mana dalil-dalil. Tu orang peringkat tinggi dah tu ataupun peringkat hak pertengahan dah paling tidak. Bukan peringkat hak mula nak kena agama. Orang peringkat nak kena mula-mula nak kena agama tak ada kewajipan nak tahu dalil. Ni gak waktu apa mana dalil? Aduh, kecik ulama besar Kalau orang kata dalil pun kita reti ke? Orang kata dalil ni sahih. Kita tahu mana kata sahih? Ikut orang semata-mata. Biar pada dengan kita lah. Kadang-kadang dengan dia tanya kat umur sebut ulama besar. Kita sebut hukum gini. Ustaz mana dalil Allah? Rasa nak cinta angin ya dia umur sebut. Kita mengaji tak setengah-setengah tu. Hukum tu ada. Kita tahu ada. Kita tahu dalil. Sebab bahasa ni bukan bahasa mudah. Ulama letak hukum ni. Tak mustahil tu baru boleh letak hukumnya. Ambil Quran hadis. Ni tanya lalu nak cinta angin demo dah weh. Moga kita tergerti lah. Baik masuk kata kita mengaji cara tahap kita dulu lah. Ni kadang-kadang nak mengaji kita Arab, kita nak mengaji berlatih tak apa. Biar dek. Sebab tu kalau bagi sahabat-sahabat Amor kata gini. Kalau nak mengaji kitab dua. Yang mengaji hak rendah hati, yang mengaji hak tinggi hati. Dia boleh dua-dua. Sebab hak tinggi ni makin masuk. Makin masuk nak hak tinggi ni. Nak mengaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim makin masuk. Nak mengaji ke tafsir makin masuk. Tak apa, kita mengaji ke hak tu. Tapi dari masa sama kita ada mengaji benda hak boleh buat makin selalu. Mengaji kita kecil ni. Ya supaya kita tanya getah lah. Kita baru nak tanya getah. Bila nak boleh hasil? Berapa tahun getah lambat boleh hasil. Lepas tu nak makan ke apa? Makan rumput. Tanah pisai-pisai kau sayur-sayur kau lagu boleh makan selalu. Itu cara mengaji kau sebetulnya. Ni kadang-kadang mengaji kau tinggi selalu. Tak ada mengaji asal. Jadi terkapar-kapar begitulah. Baik, biar kita mengaji ni lagu boleh hoyak kau Apa suka begitu. Kita mengaji biar boleh hoyak kau mengaji nak suruh buat kita pasal buat gapo. Kita kadang-kadang kita tak suruh tak usah ni. Kalau kita ahli kan mengaji halus pun faham dulu. Sekarang mana hadis dia ni? Hadis betul kau tak bagi dalil. Kau tebal. Wa sammaituhu bidayatul muqtadi. Dia aku nama ke kita ni bidayatul muqtadi wa umdatul auladi. Aku nama ke kita ni bidayatul muqtadi, permulaan bagi orang yang nak mula. Dia satu tiar lah bagi anak-anak, bagi kita ni lah. Lagu
orang mula dalam nak kena ke agama. Artinya permulaan bagi segala orang yang baru belajar dan perpegangan ada dia asas bagi segala kanak-kanak aulad ni jamu pada walad nah waladun aulad ni. Jadi di dalam ni ulama ni dia letak nama kita di antaranya supaya kita mudah nak panggil. Neh. Sunat kita ni letak nama bagi setiap kali. Baju kita, orang panggil kasut kita, kenderaan kita, alat perai kau apa sunat letak nama. Nabi sallallahu alaihi wasallam letak nama di semua benda. Jadi sunat kita nama. Nah, letak nama. Masjid ada nama. Dah. Masjid mana? Tahu masjid tu lah. Susah juga. Masjid tu waktu pun masjid tu juga. Kalau kita kerja kata nak beli kitab apa? Tahu kitab orang ngajar apa boleh komen ni. Paling pala je para orang beli kitab apa tahu. Masjid mana? Ni siapa mengajar? Jadi susah. Jadi letak nama tu mudah nak sebut, mudah nak kenal. Dan di antara nama ni juga ialah tujuan nak tabarruk. Tabarruk ni maksud kata ambil sepenuh. Seperti kita letak nama anak kita tu nama Muhammad. Hak terpuji, nama terpuji Muhammad ni. Lepas tu letak nama Muhammad ni lain daripada makna dia comel, nak ambil tabarruk dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda, siapa dia letak nama anak dia Muhammad, wajibat syafaati. Wajib akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dia letak nama anak dia Muhammad tu tanda dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak deh. Tapi kalau anak tu puai belaka dia letak nama Muhammad weh. Puai belaka anak dia letak nama Muhammad. Tunggu cucu dah pula. Letaklah nama sebaik-baik wanita. Khadijah kau. Khadijah tua punya ustaz. Masya Allah dia. Amat tak boleh duduk zaman 20 ni weh. Tak kerti apa. Bukan apa ni yang kau dulu kali kak. Tak kerti hidup zaman 20 kata Khadijah ni bunyi apa tua. Dia pehegih tu ni. Setengah-setengah budak kalau nama Khadijah dia tukar nama dia supaya Keti. Keti. Macam-macam lah orang gitu. Khadijah tu namanya sangat agung dari agama Islam kita ni. Bahkan Nabi SAW acak kali dia sebut nama Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Hingga Sayyidina Aisyah menjadi satu terasa lagi. Hingga tersebut siapa dia kat Khadijah seolah-olah gitu. Dah. Hingga Nabi kata tak ada ayat gitu. Dia ni sangat berjasa pada agama Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Hingga waktu wafat tu dikatakan masa nak meninggal tu, dia kata kalau belulah dia ni bila dah jadi banyak repuk tulang belulah ni boleh kada jual untuk nak beri sumbangan kepada agama. Dia suruh jual tulang belulah dia ni. Hendak pergi nak masjid, tak apalah jual tulang belulah Tuhan ni, buat masjid tak. Kita duit ada ke sipek deh. Masuk ke tulang belulah kita. Duit ada pun kita sipek. Kalau tak saya nak kerja tak tahulah boleh sampai mana agama pak kita ni. Kalau tidak perjuangan dia tu menolong ke agama, menolong ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu kita jebeh dengan nama tu. Bagi apa? Ni kena istighfar tu. Ada benda yang menghijab ke kita hingga kita merasa ke nama tu tak agung dalam diri kita. Wa as'alullahal karima, dan aku mohon, yakni aku minta kepada Allah Ta'ala yang maha mulia subhanahu lagi maha suci, an ya'ummal intifa'a biha lil awladi wa li ikhwani li'annahu ta'ala ala zalika qadirun wa bil ijabati jadir. Dan aku minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala maha kuasa ni, maha mulia, maha suci Allah Ta'ala ni, bahawa memberi manfaat dengan ini risalah kitab saya ni bagi segala kanak-kanak. Saya minta biar Tuhan beri kitab ni manfaat. Manfaat ni maksud katanya boleh guna kau yang ramai. Bukan kata zaman saya saja, bahkan zaman kemudian pun tengok kau duduk guna lagi kitab. Kita kalau buat buku ni rasa cetakan pertama tak ada habis mana rasanya. Tak ada habis mana.
Toko yang panggil buku tu, orang panggil mutuh sebelum pada tu yang meninggal lagi. Ada orang nak bunuh sangat, ada orang nak baca sangat. Tapi tengok keberkatan dia ni. Musallih ni ikhlas betul dia dari cara yang kita ni. Tak ada nak fikir ke dunia, tak ada nak fikir harta benda, tak ada fikir keuntungan dunia. Tengok lepas pada dia tak ada pun orang tu mengaji, orang tu baca, orang kena agama lagi kita dia. Banyak mana. Ini orang panggil keberkatan. Kita hidup ni nak tinggal keberkatan. Bila ada keberkatan, zuriat kita tinggal kok molek. Duit kita kalau ada pun jadi molek. Ada. Usia kita kalau ada berkat jadi banyak manfaat. Berkat itulah yang menjadikan banyak manfaat. Tapi kalau ada berkat tak ada manfaat. Panjang mana hidup pun Allah, tapi tak ada duit manfaat sikit apa pada orang. Duit banyak berjuta. Tapi tak ada boleh manfaat pada dia. Sebab apa? Tak ada keberkatan. Sebab itulah ulama kata kalau katanya duit kita ni tak boleh nak buat bantu pada Islam sangat, padahal ada duit. Tengok cara kita cari duit tu. Mungkin kekurangan pada keberkatan. Hingga tak dapat memberi manfaat. Maka tak ada berkat dah. Tak tinggi. Kalau tinggi pun bunya tak boleh main masjid. Tak berkat dah. Alamat dia. Kita minta pada Allah Ta'ala bahawa memberi manfaat dengan ini dia salah bagi segala kanak-kanak dan bagi segala saudaraku, kerana bahawa Allah Ta'ala di annahu bakpo minta dengan Allah Ta'ala ni, kerana Allah Ta'ala ni ala zalika atas yang demikian itu, atas memberi manfaat ni buat kita ni dia boleh jadi manfaat ni, ala zalika qadirun, Tuhan amat kuasa, wabil ijabati jadir, dan memperkenankan bagi permintaan hambanya yang sebenarnya. Tuhan itu ud'uni astajib lakum. Ya tengok Nabi kita ni selalu mana kita minta kat Tuhan, kita tak tahu. Kalau kita minta benda yang Tuhan ni kodak untuk diri kita, alamat kata kurang molek lagi. Minta tu molek dah, kurang molek lagi. Tapi kalau kita minta kebaikan pada agama kita, ada kita minta, ya Allah panjangkanlah umur aku, banyakkanlah duit aku, lamakanlah zuriat aku untuk agamamu. Tu alamat molek cara itu. Tapi kalau kita minta, ya Allah biarlah bisnes jadi, rezeki biar tambah, nak zuriat ya Allah, panjanglah umurku ya Allah, ya Allah. Ada kaitan rasa dengan agama nak minta kata tu. Nak gitu ya. Ada kata dengan agama biar boleh hidup kau dengan agama. Itu alamat kata kurang ni. Kurang. Minta tu molek dah. Kurang lagi. Itu kita sama-sama muhasabah lah selama mana kita minta dengan Allah Ta'ala. Fa inni ja'altuha ala qismaini wa khatimatun, kata musannif, maka aku jadikan dia kitab ni atas dua bahagi. Ja'altuha ala qismaini wa khatimatun, dua bahagi dan satu khatimah. Tiga dah kena besar. Dua bahagian dia dan satu khatimah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Masuk sikit. Al-qismul awwal Al-qismul awwali fi aqaidil imani, bermula bahagian yang pertama pada menyatakan aqaidil iman. Simpulan iman. Nak kenal dulu iman ni. Sebab apa? Sebab iman kalau tak jadi, orang panggil ibadat tak ada ilah. Boleh. Beriman tak jadi, ada senang sikit, pegangan-pegangan yang rosak. Nak kita mana ibadat kita saja. Orang kafir, dia baik bersedekahnya, hubung silaturahimnya, hormat dia tetangga dia, birrul walidain, buat baik pada ibu bapa dia, boleh pahala pada dia kafir. Kata pahala. Tak. Dia jadi fata morgana gitu ya, nampak semua ada air tapi tak ada bahan rasa tu, sedikit pun bagi dia akhir gelap tak ada. Paling tidak atas muka dunia tu hendak dia dengan panjang umur kok. Tak. Tapi nak ibarat akhirat tak ada langsung bahagia di dia pahala. Kenapa? Kerana akidah dia tak betul. Zaman kita sekarang banyak akidah tak betul.
Tanya tu imam ikut kita dalam kitab Misbahul Munir. Tu imam kita mengaji dengan tuan pengarang diri. Tuan pengarang kitab Misbahul Munir Bapak Abdul Aziz bin Ismail tu, rahimahullah taala, sebut gapo awak-awak kita. Dia katanya sangat banyak pegangnya rosok yang timbul. Bukan mula daripada Babu Aziz tu rahimahullah pengarang Misbahul Munir. Di Syekh Daud lagi dah dia kata banyak dah pegangan hati muhak merosokkan akidah. Tu tengok dalam kitab Sulam Muqtadi Syekh Daud Fatani. Nipis yang kitab tapi cukup 4 rubuh. Siapa kau babul jenayah. Dia kecek depan tu bab ilmu akidah ni dia kata banyak pegangan nak rosok. Hak tu hak kita nak faham, nak comel ke akidah kita ni kena melalui ngaji. Mengaji hak mana? Mengaji cara ulama muktabar kita ni. Ni. Al-qismul awwali fi aqaidil iman, bermula bahagian yang pertama pada menyatakan aqaidil iman, pegangan iman kita. Iman ni apa? Orang panggil tasdiqu bil qalbi ma ja'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman kita membenarkan dalam hati bagai hak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita junjung hak zahir dengan makna kita melaksana mengikut pada zahir kita benda hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat mari, hak tu namanya Islam. Ni iman ni bagi dalam. Tak ada orang tahu iman kita betul-betul ni, kita yang tahu. Sebab tu pada bahasa siapa dia? Pada masalah Abu Talib, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat kitab ada kitab mau tengok Mesir tu, beli duk mana kotak banyak ada buku ada sekitab tu Najahu Abu Talib, berjayanya Abu Talib daripada api neraka. Ada ulama buat kitab lagi nak menyatakan pak saudara Nabi tu selamat daripada neraka. Abu Talib ni hak mana? Hak tak mengucap tu lah. Hak Nabi SAW kata, dia banyak tolong Islam, banyak tolong Nabi SAW. Dia suruh mengucap. Tapi pembesar-pembesar Quraisy mari sekali, pembesar Quraisy kata, mung tak kena nak murtad dengan agama kita, agama tak kena monyet. Jadi malu dengan pembesar ni, malu besar, malu juga, ubah juga. Tak ada mengucap, sedih Nabi SAW. Tak. Tu ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tak payah berbimbang Muhammad. Bagi hidayah ni bagi Tuhan. Mu tak ada hidayah, aku bagi hidayah. Ayat ni turun bagi nak menterteraikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma masalah selamat kada daripada api neraka. Setengah ulama kata tak selamatlah. Tapi dia ni sekurang-kurang azab di dianya pakai selipar neraka, bergak ke otot ni. Sekurang-kurang azab neraka, bergak ke otot, pakai selipar api. Ada. Guana wallahu a'lam. Tapi setengah ulama kata selamat. Apa? Sebab keimanan ada. Ini nak kata sini. Abu Talib dia beriman ke Tuhan, percaya ke Nabi Muhammad SAW. Dia kenal Muhammad ni siapa? Orang berjuruh, orang gini-gini. Tapi tak ucap kerana tadi sepuluh ramai saja. Tak ucap sebab tu iman ada. Maka kerana tu setengah ulama berpendapat selamat Abu Talib daripada api neraka. Sebab ukuran di hari akhirat ialah iman, bukan di Islam semata-mata. Islam yang tak iman ni panggil munafik. Sebab Abdullah bin Ubay Islam kat nale. Abdullah bin Ubay Islam, agama Islam, warga negara. Abdullah bin Ubay ni. Tapi ketua munafik, patak ngaku. Ni baik kita munafik. Tak payah cara kau ialah cara kita. Dah. Sayyidina Umar radhiyallahu an, bila tahu Sayyidina Huzaifah radhiyallahu tahu nama munafik, dia ditanya Sayyidina Huzaifah. Takut dia ni daripada buat munafik. Kena bimbang kita ni. Dia duk bimbang dah isyak tu memang nak berhenti dah. Memang nak berhenti dah. Bermula bahagian yang pertama pada menyatakan aqaidil iman syahdan qala al-musannif berarti sudah
Syahdan adalah pertama yang diwajibkan oleh syarak atas tiap-tiap orang mukallaf itu mengenal barang wajib bagi Allah Taala dan barang mustahil atasnya dan barang jaiz. Habis dulu syahdan. Wallahu sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أوليائك الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله.